Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita. Minggu lepas kita terlepas kerana ada forum perdana apa tahu. Jadi saya cuba mengelak hari Khamis daripada ada program, tapi dah ada. Cuma saya tadi tertarik apabila imam baca surah Baqarah yang selalu kita baca, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah Subhanahu wa ta'ala tak malu. Allah is not ashamed to set forth a parable of a mosquito, even of a mosquito. Allah tak malu untuk buat perbandingan walaupun seekor nyamuk ataupun apa yang fauqaha, ataupun lebih daripada itu. Perkataan fauqaha di dalam bahasa Arab ni maksud atas, fauqa, atas, kan. Dahulunya para ulama kata fauqaha itu boleh bermaksud Allah tak malu untuk buat perbandingan sesuatu yang seperti nyamuk ataupun yang lebih daripada itu, boleh jadi lebih kecil ataupun lebih besar. Perkataan fauqahu di atasnya. Semua mereka tafsirkan benda yang sama. Cuma saya nak sentuh tentang hal ini kerana saya ada baca satu artikel yang agak menarik. Kerana disebut kajian moden menunjukkan di atas nyamuk yang kecil itu ada lagi binatang lain, serangga lain yang lebih halus daripada nyamuk. Jadi kalau ikut literal ayat tu, sepatutnya ikut bahasa Arab, apa yang di atasnya, di atas nyamuk tu. Yang mana dahulu orang tidak mengetahui maksudnya. Allah tak malu untuk buat perbandingan seperti nyamuk ataupun apa yang di atasnya. Mereka faham di atas tu yang lebih daripadanya. Tapi di atas tu rupanya atas nyamuk ada binatang, ada serangga lagi. Dan ini adalah satu keajaiban yang besar yang disebut di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Cumanya sebelum saya nak masuk tajuk kuliah kita hari ini, saya nak sentuh lagi sekali duka cita sebahagian orang Masjid Alwi pun tak tahu isu yang panas yang telah dibuat bantahan oleh geng LTTE, yang dibuat bantahan oleh DAP, yang dibuat bantahan macam-macam Siti apa yang rambut tu tak mau sebut nama dia habis, takut terlupa ayat-ayat lain. Dia tu dan kita tahu Ramasamy seperti mana saya sebut 3 hari lepas, Satis semua daripada DAP dan lawyer-lawyer DAP yang mengaitkan perkataan mereka guna itu, iaitu dalam report tu pencolekan terhadap 3 orang anak-anak yang mereka kata seolah-olah dipaksa untuk menganut Islam di negeri Perlis. Dan saya telah sebut hal ini
Dan mereka pun telah hantar surat-surat peguam, lawyer macam-macam kepada kita, kepada Maib, dan beberapa tuntutan. Dan hari ini yang terbaru ialah tuntutan supaya dibatalkan pengislaman anak-anak yang 3 orang itu. Nampaknya kita tahu isu yang mereka bangkit ialah bukan isu custody, bukan isu penjagaan, tapi isu Islam itu. Isu Islam itu. Dan mereka membuat tuduhan yang berat kepada ustazah yang jaga anak-anak ini. Bahkan dalam live mereka itu sampai ada yang tulis, kita kena bunuh dia ni. Dan saya nak sebut, orang tertanya-tanya, ada orang tanya, ada orang yang bantah tu, tak kisahlah kalau Persatuan LTTE ke, Parti Komunis Melaya ke, kan, persatuan ni ataupun ada Parti PAN pun sama juga daripada Parti PAN. Mereka ni kita tak kisah, mereka ni memang kita tahu, DAP mereka ni kita tak kisah, memang mereka ni tu kita tahulah macam tu lah. Tapi kita berbincang tentang orang-orang Islam yang mungkin takut keliru, dan orang-orang yang non-Muslim yang mana mereka mempunyai niat yang harmoni, yang baik, yang nak mengetahui isu ini dengan cara yang baik. Saya telah terangkan 2 hari lepas, dan saya tengok rakaman itu pun telah disaksikan. Rasa saya ada dah hampir 1,5 juta dah rakyat yang tengok. Cuma saya nak tambah beberapa hal, kerana ada orang tanya, macam mana budak-budak tu boleh masuk Islam di Perlis sedangkan mereka tu orang Sungai Petani? Macam mana mereka boleh masuk Islam? Mak pak mereka tak setuju. Dan ini telah dimainkan, dan kononnya adalah, saya nak tunggu. Alhamdulillah hak lain, parti-parti politik lain saya tengok tak ni, tak apalah. Daripada PAN tu saya tak kisah, daripada DAP tak apa, tapi yang lain orang Islam saya harap mereka dengar apa mana yang kita nak terang. Hadirin dan hadirat sekalian, saya dah terang, tapi saya nak bagi penjelasan, kerana mungkin miss sebahagian orang duk tanya-tanya macam mana bila nak Islam pergi ke Perlis. Yang tu kira sakan juga lah Perlis ni. Macam mana Muhammad? Mereka ini, keluarga mereka ni ialah keluarga dari segi agama dia Hindu. Dan mereka memang ada isu krisis keluarga perebutan ini sejak dulu di kalangan dia, suami dan isteri dah. Isu rumah tangga lah. Itu sebelum dia menganut Islam. Pada tahun 2020, bulan Februari, sekitar bulan Februari, bapa dia ni, mereka dah berpisah. Mak dia duduk di mana Genting Highland ke mana. Pak dia duduk di Sungai Petani. Pada bulan Februari 2020, bapa dia dan anak-anak dia ni accident. Mereka Hindu. Accident. Bila dia accident, dia kena masuk ward, kena apa. Dalam proses dia duk pergi follow up kecederaan dia itu di hospital, dia berjumpa dengan satu orang pendakwah Muslim. Pendakwah ni duk sembang dengan dia sehingga akhirnya dia berminat dengan Islam. Dan juga dia akhirnya pendakwah ni dia berkenalan juga dengan satu orang tokoh dakwah, pernah duk main di Perlis ni. Barangkali tak begitu popular, tapi banyak peranan dia, dari orang Bukit Mentajam, Chinese. Saya sebagai nama ni saya tak sebut di sini. Jadi mereka ni semua bagi tahu terang Islam dia. Bila dia hingga dia minat dengan Islam, akhirnya pada bulan Julai 2020, ini saya dah sebut hari itu, dia mari ke Perlis bersama dengan 3 orang anak dia untuk menganut Islam. Dan dia mendaftarkan Islam dia di bahagian pendaftaran mu'alaf di JAIB.
Dia masuk Islam. Bukan kita paksa, pak dia masuk Islam. Depa ni duk buat cerita mak pak tak setuju, perlih bagi paksa masuk Islam. Ni mangkak-mangkak ni. Ha? Bapa dia yang bawa anak-anak tu, dan anak-anak tu ketika itu dah 11 tahun dah berapa anak. Sekarang dah 14 tahun anak. Dah masa tu dah 12 tahun dia. Mereka datang, dia masuk Islam di Perlis. Satu rahmat kita, orang jauh mai masuk Islam di Perlis. Dipilih Perlis, dia duduk segala macam ni. Jadi geng-geng ni depa duk bangkit kata bahawasanya mana boleh bagi dia Islam, budak-budak ni, sedangkan mak dia tak setuju. Pertama saya bagi tahu dulu, pak dia bila ditanya pak dia tak tahu mak dia pergi mana apa semua. Pak dia kata saya nak bagi Islam, pendaftaran bagi Islam. Depa kata geng-geng apa ni, DAP ni, juga ekstremis LTTE ni, depa ni semua kata bahawasanya termasuklah yang menyokong-nyokong telah menyanggahi undang-undang. Sebab masuk Islam tanpa persetujuan mak. Pasal persetujuan, hendaklah masuk Islam persetujuan ibu dan ayah. Saya ingin memberitahu mereka bahawasanya pada tahun 2016 Dewan Undangan Negeri Perlis telah merubah penafsiran perkataan menganut Islam daripada ibu dan bapa kepada ibu atau bapa. Siapa yang jadi lawyer, dia tengok. Dari segi Undang-Undang Negeri Perlis tidak bertentangan. Memang ada negeri lain ibu dan bapa, tapi di Perlis ibu atau bapa atau penjaga. Diubah daripada tahun 2000 pada tahun 2016. Artinya ini bukan interpretasi, ini adalah pengubahan yang betul. Diubah daripada ibu dan bapa kepada ibu atau bapa. Di DUN, Dewan Undangan Negeri. So dia jangan kata kita bertindak menyanggahi undang-undang. Kita tidak bertindak menyanggahi undang-undang. Masalah mereka buat tafsiran parent dengan makna singular, dengan makna plural, maksudnya bos, ibu dan ayah, itu tafsiran, itu cerita lain. Perleh merujuk kepada teks sahih di dalam bahasa Melayu juga, ibu atau bapa. Walaupun perlembagaan di persekutuan ada isu ini yang mereka kata hendaklah ibu dan bapa, cuma saya nak sebut di sini, pada tahun 2003 ketika Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis menjadi Yang di-Pertuan Agong, baginda telah melancarkan teks sahih bahasa Melayu Perlembagaan Persekutuan. Teks sahih dalam Perlembagaan Persekutuan. Teks sahih, dia tak guna parents. Dalam teks sahih itu kata ibu atau bapa. Itu di peringkat persekutuan. Okay. Saya kira ini lawyer ajak kita abang ni. Tapi saya nak ceritanya, isu dia masuk Islam, satu benda yang tak ada apa-apa pertentangan dengan di negeri kita. Okey. Dan kita tak tahu isu mak dia. Kerana yang mak mai tu bukan kata orang, bukan ustazah yang mari, siapa dia? Bapa dia betul. Datang. Selepas mereka datang, bapa dia ni bawa balik dia ke Sungai Petani. Dan bapa dia oleh kerana di rumah depa tak sesuai apa, semasa balik itu pendakwah yang kena ni dia minta khidmat satu orang ustazah yang depa duk ugut sekarang ni. Depa duk cari ustazah ni, iaitu ustazah dah keluarlah nama dia, kita sebut Ustazah Nazirah. Saya nak bagi tahu Ustazah Nazirah ni tuan-tuan, dia seorang India. Dulu
Hindu masuk Islam, baik Islamnya, lama dia masuk Islam, orang Penang dah. Bapak dia Sami, tapi dia bela bapak dia masa sakit sehingga ke akhir hayat. Ustazah ni lah yang pergi duk tengok kebajikan anak ni. Pasal pak dia ni tak mau cakap lah dengan pak dia ni, dia dengan dia, tapi dia suka anak dia masuk Islam. Bila dia pergi tengok, akhirnya dia buat keputusan dengan pak dia setuju. Pak dia minta anak dia masuk kepada satu yayasan yang belajar, yayasan duduk di sekolah lah, belajar agama. Pasal rumah tu tak apa sesuai, mungkin pak dia pun sibuk. Sabtu dan Ahad bapak dia pergi ambil anak ni, duk tengok anak ni. Tapi anak ni duduk di sekolah ni dan dia pun belajar agama. Ustazah ni lah duk tengok juga budak-budak ni, duk ajak agama. Pada bulan September, berapa 2 bulan saja, bapak dia masuk penjara disebabkan isu dadah, iaitu bapak dia ambil dadah. Itu tak apa, dia bukan edar apa, dia dakwa antah ambil dadah. Dalam tempoh ni, ustazah ni lah yang duk pergi tengok anak-anak ni. Pasal pak dia dah harap kat ustazah ni tolong tengok anak dia. Dan ustazah ni tak kenal mak mereka siapa. Yang dia kenal pak ni saja. Dia tak pernah tanya pula mak mereka siapa. Tentulah ada mak, tapi yang dia tengok pak dia bawa anak dia, tak pedulilah. Dia yang pergi, dia tengok kebajikan. Dan ustazah ni telah membelanjakan duit dia sendiri untuk tengok anak-anak ni, di samping kawan-kawan dia. Tuan-tuan, ustazah ni motor tak ada, kereta pun tak ada. Melihat kebajikan budak-budak ni, dia tak appreciate, pak dia tak ada. Setelah ustazah ni pergi tengok dia, cuma jauh. Masa PKP tak apalah, mereka belajar di tempat yayasan tu, jauh. Ustazah ni duduk Penang, sanggup duduk pergi tengok ni. Jadi ustazah ni pindahkan budak-budak ni ke sekolah agama lain di Pulau Pinang, berdekat sikit dengan dia, nak pergi tengok. Duduk dia sama, dia lah pergi tengok, dia lah cari yuran, dia lah bayar, dia lah cari semua. Ustazah ni yang mereka duduk cari nak taram kat dia. Setelah duduk ni lebih kurang bulan Disember 2021, setelah dia duduk ni, ustazah ni tuan-tuan mengambil inisiatif nak pergi cari mak budak ni. Tu mak budak ni boleh tahu mereka duduk mana. Mereka buat dakwaan, ustazah ni buat lari daripada mak bapak dia. Ustazah ni yang cari mak mereka. Budak-budak ni, kalau kita tonton tengok ada video semasa mereka tak menganut Islam lagi, mereka memang marah kat mak mereka. Tengok video tu, dia marah kat mak mereka, mereka tak suka, mereka tak mau mak mereka. Daripada asal tak ada kaitan dengan Islam lagi. Cuma ustazah ni selalu bagi tahu mereka bahawasanya jangan benci ibu. Ustazah ni yang ajak. Hasil didikan ustazah ni, mereka kata ustazah pergi cari mak mereka. Apa nama? Ustazah tanya. Pergi cari kod Facebook. Baru ustazah ni kontak mak mereka ni, kontak mak mereka ni melalui Facebook. Pusing pi pusing mai, kira lama baru dia jawab. Kemudian ustazah ni bagi cerita bahawasanya anak-anak ni ada, dia tahu di mana. Memang ustazah ni tak bagi tahu tentang, pasal ustazah ni kenal mak dia ni ujung. Yang bawa Islam bukan ustazah ni, yang bawa Islam siapa? Bapak dia. Jadi kalau nak terang kata anak ni dah jadi Islam ke apa, tak sesuai lah di dalam Facebook ke apa, telefon ustazah memang tak bagi tahu. Dia nak tunggu kau ni mai. Kawan ni tak boleh mai. 2-3 kali appointment ni janji tak jadi mai. Dia kata jauh, dia kata apa, bukan dia tak mau mai. Nampak dia ustazah tu nampak macam dia susah. Ustazah kata macam ni lah, kalau dah payah sangat saya bayar duit tiket. Ustazah ni bayar duit tiket supaya mai tengok anak ni. Dia tak mai, tak jadi mai, macam-macam.
Barangkali dia pergi selidik ke apa, Mai pertengahan bulan Februari baru-baru ni terus dengan tim DAP ni buat live, buat mengamuk, pencolekan, buat lari anak. Pasal kawan ni berbincang dengan elok sebelum ni. Ustazah ni percaya dan saya juga percaya mak dia tak terlibat, tapi geng-geng pelampau ni. Isu ni ialah isu antara dia dengan anak dia dengan suami dia dulu. Ustazah ni terkejut. Bukan dia pernah buat lari, dia tolong jaga. Patutnya dia terima kasih. Masa Pok duduk dalam, mak ni tak pernah muncul cari dia apa. Hari ni Ustaz, dah berapa lama Ustazah ni jaga. Patut ni mai-mai geng DAP, wilayah DAP ni semua telefon tengking Ustazah ni. Kau jangan bagi dia Islam. Barangkali dia tengok alamat Ustazah ni di center Islam, dia duk agak dia ni masuk Islam lah. Kemudian dia pun buat live. Tuan-tuan tengok live tu dalam bahasa Tamil. Macam-macam dia kata, kat bawah tu komen Ustazah tu kata nak bunuh, nak apa semua dah. Ini yang saya kata pelampau ni. Termasuklah yang kepala dia juga Ramasamy, P. Ramasamy. Ni sebut nama dia. Dia buat status dalam Facebook dia dan bagai-bagai buat kenyataan. Saya baca berita tu. Dia kata macam pencolekan. Bila keadaan berlaku macam tu, Ustazah ni tak tahu apa. Keadaan dia rasa dia hantar balik tempat yang Islam mereka lah. Dia hantar main mana? Dia hantar ke Perlis. Hantar main Perlis hanya 2 hari je. Perlis kita tak tahu isu surat mak dia dapat surat mahkamah, surat jagaan. Mak dia dapat surat mahkamah, kita akui lah. Tapi surat mahkamah itu dia dapat semasa suami dia tak lawan kes tu. Anak-anak tak pernah ditanya wishes of child. Kan anak-anak ni pilih yang mana tak pernah ditanya lagi. Barangkali dia lihat pun suami dia di sana, di dalam penjara, dia ni anak dia memanglah mahkamah bagi kita. Tapi kita tak tahu surat tu. Dia mari ke Perlis, di Perlis sebagai anak-anak dah 14 tahun umur dia. Jadi kita lindungi dia, bagi makan, bagi itu pun beberapa hari saja. Itu yang Syiah yang tulis novel tu, apa nama? Terahni apa ke mana kan? Dia kata ini sate, kenapa mufti makan sate kan itu? Patutnya mak dia yang makan sate. Ulahlah geng-geng lain ni. Masa tu isu ni tidak bangkit begitu dengan surat-surat mereka lagi. Saya dah sebut ni. Dan saya telah sebut sebelum ni, budak-budak ni bila kita tanya, memang mereka ni nak agama, nak Islam. Hafaz surah Mulk, hafaz surah Waqiah, boleh baca Quran, pakai tudung labuh. Ini kehendak mereka, bukan kita paksa. Perlis tak pernah paksa. Perlis 2015 mengeluarkan fatwa tentang hadanah yang paling harmoni. Tuan-tuan boleh baca fatwa hadanah kita. Kita tak kata paksaan mengikut agama ibu atau bapa yang Islam. Kita kata mengikut kepentingan anak. Tapi kalau dia mumayyiz, macam budak-budak ni, dia boleh memilih. Setelah mereka hantar lawyer dan tuan-tuan tahu, akhirnya mereka tak, mula-mula tak mau main Perlis, dia saya beritahu. Hantar lawyer datang sini. Sebelum tu saya jumpa budak-budak, keluarga bapa dia ni yang Hindu mai ke Perlis, bagi tahu jangan serah, tolong jaga. Hindu. Sebab tu kita kata kita tak berkelahi dengan orang Hindu. Kita berkelahi dengan ekstremis. Pasal asal pun bukan kita berkelahi dengan dia. Dia mari muncul tengah-tengah jalan tak pasal-pasal. Dia ingat di apa? Delhi ke apa?
Kita tak ada masalah. Pak saudara dia, mak saudara dia Hindu, mereka pun kata jaga anak ni. Mereka ni memang mau Islam. Saya masa perjumpaan dengan anak-anak tu, mereka tak suka kat mak mereka. Mereka sebut kat saya berulang kali. Saya bagi tahu anak-anak tu, mak bapak ni, pak menakan dia, mak saudara, pak saudara dia yang Hindu tu boleh jadi saksi. Tak boleh, kena hormat mak juga. Nanti kalau dah besar, kalau apa, kena cari mak juga. Saya bagi tahu dia. Kerana itu ajaran Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua ibu bapakmu bersungguh-sungguh untuk menjadikan kamu syirikkan aku dalam perkara yang kamu tidak ada ilmu mengenainya, jangan kamu taat kepada mereka, tapi buat baiklah kepada mereka dalam urusan dunia. Jangan taat pada hal yang syirik, tapi buat baik dalam urusan dunia. Itu ajaran Quran. Itu wakil daripada PAN kata supaya faham Islam bah. Hampir baca balik. Sebab pada itu isunya ialah isu antara dia dengan mak dia, bukan isunya tak ada isu keislaman ini. Isu mak dia nak ambil. Kita mak dia nak ambil, kita tak boleh masuk campur kuasa mak dia. Mak dia ada surat mahkamah. Tetapi anak itu tak mau ikut mak dia. Bila tak mau ikut mak dia, tak mau, dia tak boleh ambil. Dia pun main kangak dengan lawyer DAP sekali. Tak boleh, bila tak boleh ambil. Tuan-tuan tahu sekarang dia, mak dia kata kenapa mufti boleh jumpa anak dia tak boleh jumpa. Saya jumpa sebelum pengambilan itu. Bila tak boleh ambil, dengan permohonan ibu dia sendiri, pasal tak ada tempat dah nak pergi, masuk ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, ibu dia sendiri. Kami tanya ibu Jabatan Kebajikan Masyarakat, pasal apa mak dia tak boleh jumpa? Pasal sekarang prosedur COVID. Pasal COVID tinggi, dia tak mau orang masuk keluar, dia tak bagi lagi jumpa. Tapi geng-geng tu main isu apa? Seolah-olah pihak berkuasa agama Islam diperoleh menghalang anak-anak bertumpah dengan mak, dan memaksa anak-anak, doktrin anak-anak ni supaya masuk Islam, disokong oleh 2-3 mangkak ni. Saya kalau alhamdulillah orang yang kita nampak beriman dengan Allah dan Rasulnya ni, yang tahu agama kita Islam, apa semua adab-adab Islam, dia tak kata apa. Alhamdulillah, dia tanya saya. Saya terima kasih juga Persatuan Peguam Islam Muslim Malaysia, Datuk Zainul Rija dan ramai lagi yang tanya khabar, yang bagi nasihat tentang kes ni. Yang tu hak mana saya sebut tadi tu, geng-geng tu memang macam tu lah berfikir dia. Cumanya tuan-tuan, bila berlaku macam tu, sekarang ni dia duduk isu surat-surat yang datang daripada lawyer DAP, bukan isu mak nak jaga ataupun pak nak jaga dah. Tak timbul dah isu tu. Isu apa tuan-tuan? Batalkan Islam budak-budak ni. Dia main isu agama, tuan-tuan. Dia main isu agama. Artinya selama ni hampa punya isu bukan masalah mak dia nak jumpa akan tak jumpa. Hampa geram pasal mereka ni telah jadi Islam. Sedangkan Islam mereka ni bukan kau wahai lawyer, bapa dia yang bawa dia Islam. Bapa dia yang Islamkan dia, bukan kita pergi kutip dia suruh dia je masuk Islam. Saya siap tanya dia lagi, adakah orang paksa, adakah dia tertekan, adakah dia dalam ketakutan? Boleh tanya budak-budak tu sehingga menerima Islam. Adakah diikut bapa dia saja? Tak, dia kata kami mau Islam sebelum pak kami. Kami nak mengaji sekolah agama, dia bagi tahu saya. Dia kan dia kenal saya siapa? Tuan-tuan bayangkan tu anak-anak orang Islam. Puak-puak ni melampaui batas.
Kita tidak ada masalah. Non-Muslim yang tengok rakaman ni, we got no issue with you. Kami tak ada isu dengan kamu. Tapi kami masalah yang timbul ni ialah pelampau-pelampau ni. Mereka ni sebahagiannya memuji Modi di India. Depa tengok di India, depa seorang tu kata, tak tahu Malaysia dah nak jadi macam mana sekarang. Boy, kau tahu Malaysia majoriti orang Islam, kau hidup aman, kau boleh bawa kes ke mahkamah, kau boleh bising, orang Islam tak buat apa. Kau tengok bagaimana orang Islam diperlakukan di India, dibunuh di tengah jalan, dipukul, dibunuh, dirogol, dibakar pusat-pusat perniagaan mereka, diserang masjid mereka. Kemudian kau bandingkan kehebatan negara India kau. Apa hebatnya kalau orang Islam layan kau macam mana Modi layan minoriti? Apa perasaan kau? Tapi kami tidak di sini. Ini sebuah negara yang harmoni. Tapi kamu melampaui batas. Quran kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sentiasalah mereka itu memerangi kamu sehingga mereka akan memurtadkan kamu ataupun mengembalikan kamu daripada agama kamu jika mereka mampu. Dan kita orang Islam dalam hal ni, kita tasamuh, we are very tolerant, kita paling tolerant. Tapi isu-isu yang seperti ini, Ramasamy dan geng-geng dia ni, dan DAP, walaupun pemimpin DAP ada tegur saya, jangan kata kat semua DAP. Saya bukan kempen parti, saya bukan calon parti. Saya bagi tahu sikap kamu dengan Islam, bukan sikap kamu dengan parti-parti lain. Itu kamu punya isu politik. Tapi sikap kamu terhadap orang Islam, mereka ni Allah Subhanahu wa taala sebut sikap yang seperti ini. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka suka kalau kamu menjadi kafir seperti mereka menjadi kafir, barulah sama. Isu ini tuan-tuan, kita orang Islam, kita tak ada isu. Sekali lagi, non-Muslim, you don't worry. Non-Muslim di Perlis juga, kamu aman. Kami sedang berdialog, bercakap dengan puak-puak pelampau ini. Kita mesti membela anak-anak ni dan bangkit membela anak-anak ni. Hak mereka, pilihan mereka, kita tak paksa dia pilih. Bayangkan kalau dia ni dapat ke tangan pelampau ni, saya tak tahu apa dia buat kat budak-budak ni. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu dan menguatkan langkah-langkah kamu. Kita kena tolong agama Allah. Ini isu agama, ini bukan isu parti. InsyaAllah sehari dua lagi saya harap semua ramai pemimpin-pemimpin parti yang telah berhimpun, pemimpin-pemimpin NGO Muslim, mereka akan berjumpa, berkumpul di tempat saya, berbincang. Kita orang Islam ada perbezaan, kita ketepikan perbezaan ini. Ini semua perbezaan dalam Islam. Tapi ini isu akidah. Kalau dulu Natrah, mereka ambil penjajah dengan kuasanya. Tapi takkan apabila orang Islam sudah berkuasa, ada keupayaan, tiba-tiba kita akan membiarkan hal yang seperti ini. Soal penjagaan, soal mahkamah, soal lain. Tapi soal dia nak minta batalkan, dia buat tunjuk ajar kepada kita. Kita tak kisah, dalam Islam ni tak daftar pun tak apa, akidah duduk dalam dada. Tapi pembusuhan itu yang kita begitu merunsingkan kita. Kita setiap tahun kita mengingati hijrah. Allah sebut tentang golongan Ansar. Apa Allah kata?
walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang telah menduduki Madinah dan beriman sebelum muhajirin datang, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sayang kepada orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, mereka tak ada hajat lain, tak ada hajat kepentingan di atas apa yang mereka bagi. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka mengutamakan muhajirin mengatasi diri mereka walaupun mereka ada benda-benda yang mereka perlukan. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, siapa yang dipelihara kekikiran, kebakilan dirinya, mereka adalah orang yang berjaya. Mereka ni orang hijrah, tuan-tuan. Kalau nak ambil semangat muhajirin dan ansar, kita ni orang main hijrah, orang berhijrah, berhalang dia main Islam, dia boleh, dia hijrah daripada agama dia kepada agama kita, kita mesti lindungi dia. Kita kena lindungi dia, Islam dia. Kamu main isu perkauman, kamu main isu agama, padahal isu ni ialah isu antara dia dengan mak dia. Ustazah ni sampai rancang sebelum kes ni nak bagi mak dia main duduk belah Penang, nak cari kerja supaya mak dia ni boleh duduk tengok sendiri anak dia, sampai peringkat tu, walaupun dia tahu mak dia tak Islam. Pasal kita bukan ada isu dengan orang bukan Islam. Pasal ustazah ni dia sendiri dulu, family dia, boleh kata kebanyakan semua family dia bukan Islam. Ini hal yang berlaku. Sebab itu kita bukanlah nak berkeras orang, tapi puak-puak ni dia melebihi had yang patut. Orang kata hajat di hati ingin menumbuk lada, apakan daya beras yang diminta. Hajat di hati ingin berlembut kata, apakan daya keras yang diminta. Inilah puak-puak ni. Saya nak tengok jangan ada muka orang Islam yang pergi sokong. Hak rambut karan tu apa? Tentu tak apa. Hak parti tu DP ke dah. Hak satu lagi tu yang sentiasa duk sokong DP tu. Kita orang Islam jangan. Tuan-tuan, Khalifah Mu'tasim, ini selalu disebut Khalifah Mu'tasim, seorang khalifah yang memegang mazhab Mu'tazilah, teruk mazhab Mu'tazilah, dipukul Imam Ahmad. Pun begitu tuan-tuan, sejarah mengenang dia. Walaupun ada kecelaruan dia dalam isu akidah Mu'tazilahnya itu, tapi dia Muslim. Akidahnya itu dipertikaikan dalam beberapa isu. Bukan dia kafir, dia Muslim. Apabila dia mendengar, apabila Rom masuk menawan negeri orang Islam, Amuriyah, dan satu orang Rom telah memperlakukan perkara yang tak wajar kepada seorang perempuan Muslimah. Perempuan Muslimah tu tak tahu nak buat apa. Perempuan Muslimah tu kata, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong aku. Ni dalam bahasa munadah, dalam bahasa Arab minta pertolongan. Wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolong aku. Khalifah tak dengar, tapi ada orang dengar. Orang tu bermusafir jauh, pergi jumpa Mu'tasim, bagi tahu Mu'tasim bahawasanya dia dengar perkara ini berlaku. Mu'tasim telah bangkit ketika duduk di kerusi dia, bagi tahu, labbaiki ya ummah, ya wahai ibu, sayalah Mu'tasim,
Tu ditulis surat min Abdillahi Mu'tasim Khalifatul Muslimin ila kalbir Rum, daripada hamba Allah Mu'tasim Khalifah Muslimin kepada anjing Rom. Dia telah menghantar bala tenteranya. Berlakulah peperangan antara kerajaan Abbasiyah dan Byzantine ketika itu pada tahun 2028 Hijrah. Byzantine ni adalah di Istanbul lah, kawasan mereka ni, Eastern Orthodox Church, gereja timur, gereja Orthodox timur. Berperang. Masa Mu'tasim nak keluar berperang, ada orang ni geng-geng ni tukang ramal dia kata duk tenung depa punya nasib, kata nasihat khalifah jangan perang musim ni, tak boleh menang menurut ramalan depa. Hak ni kaki ramal, biar habis dulu musim anggur dan tin, baru petunjuk menunjukkan peperangan akan menang. Ramalan tukang-tukang tilik. Mu'tasim kata dia tak ada masa untuk tukang tilik ini semua. Dia berperang, dia takut tak menang. Ahli-ahli kaji bintang kata tak menang. Dan dia berperang dan dia menang dengan kemenangan yang besar, merampas Amuriyah, mengalahkan anjing Rum. Abu Tamam At-Tai, penyair ketika itu, menulis syair yang panjang. Pada kepala syair dia menyatakan, as-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi fi haddihil haddu bainal jiddi wal la'ibi. Pedang itu lebih benar beritanya daripada ramalan-ramalan tukang ramal. Pada ketajamannya menjadi pemutus antara yang main-main, yang sungguh-sungguh dan yang bermain-main. Sebab itu orang Islam ada maruah seorang perempuan muslimah, satu negara ditawan. Kita bukan cerita pergaduhan, tapi soal maruah. Soal maruah. Mereka dah Islam dengan elok. Kalau mereka buat pilihan tak mau Islam, mereka sendiri yang isytihar, kami tak mau, kami nak ni, tak mau ikut bapa kami, kita got no objection. Tapi dia nak, dia minta kita bertahan. Bapa dia telefon daripada penjara, tolonglah tahan anak saya. Family dia yang Hindu pun kata tolong pertahan mereka, ini kehendak mereka, pada dia Hindu. Ini isu ni orang Perlis kena faham jelas, rakyat Malaysia kena faham jelas. Saya dah bercakap dengan pimpinan-pimpinan berbagai pertubuhan termasuk parti politik. Alhamdulillah mereka jelas, kecuali hak 2-3 orang tu hak tu baik-baik dah jelas. Supaya ini bukan isu perkauman, kita tak main isu perkauman, ini bukan isu kita yang bangkitkan, tapi ini adalah isu tabiat kelompok ekstremis yang memainkan isu agama, termasuk golongan daripada orang-orang yang kita sebutkan itu. Ini adalah pandangan. Habis tu waktu saya cerita tuan-tuan tak mengaji lah kita malam ni. Wallah, tolong azan lu. Masuk tu. Tolong azan. Siapa ada soalan tolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahualam. Tuan-tuan ada soalan tuan? Tak ada baca hadiah kita ni biar. Kesian kat yang bawa kitab. Minggu depan ngaji insya-Allah. Dia berkata hari bawa buku tak baca pula, hari aku tak bawa baca. Saya ingin bertanya, adakah orang non-Muslim boleh menyebut kalimah-kalimah seperti Alhamdulillah, Allah, Astaghfirullah dan lain-lain? Kawan saya non-Muslim, dia keliru sama ada boleh pun tak. Pertama ialah jika sekiranya dia sebut bukan nak bermain-main, bukan nak menghina, memang dia maksudkan, boleh dia sebut. Dia kata Alhamdulillah, dia kata dia syukur pada Allah. Kerana orang-orang yang bukan Islam, musyrikin sejak dahulu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Jika ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, yang menundukkan bulan dan matahari, mereka menyatakan Allah. Dia kata, kalau dia kata Alhamdulillah saya sihat, kita tak kata apa. Okay, jangan duk kata baik kau syukur kat tukang kau. Jangan, takkan nak suruh macam tu. Biar-biar. Tapi kalau dia nak main-main dengan perkataan itu, kita bantah. Kalau dia nak main-main, kita bantah. Tapi kalau dia kata tanpa bermain-main dalam konteks yang betul, pada tempat yang betul, kita tak bantah. Cumanya kalau orang tanya, kalau dia kata Alhamdulillah dia dapat pahala kau. Kau tanya kita, dia tak, kalau tanya sisi akidah Islam, dia tak dapat ni. Sebab apa? Dia belum bersyahadah dengan syahadah yang benar. Karena soal pahala bermula apabila dia mengenal Islam. Adakah kemungkinan jika dia niat ikhlas, dia syukur Alhamdulillah, mungkin Allah bagi
rezeki tambah kat dia, wallahu alam, itu urusan Allah di dunia. Kok dia sebut betul dia tak masuk Islam tapi dia tahu Allah Ta'ala, dia syukur kepada Allah Ta'ala, itu urusan. Tapi kalau dia sebut tu nak main-main dengan kita, sengaja nak bagi kita sakit hati kerana dia tahu dia mempersendakan hal itu tak boleh berlaku. Kita akan bantah jika dia melakukan di hadapan kita, di hadapan kita. Jadi yang tu, kalau tidak, dia tidak dalam konteks yang betul, saya kata tadi, tidak dibantah. Wallahu ta'ala. Ada soalan lain? Kalau tak ada, tak apa. Terima kasih banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.